Okey, Assalamualaikum dan juga, selamat selamat pagi kepada semua murid-murid. Okey, hari ini cikgu akan sambung kelas kita berkaitan, dengan masalah, penyelesaian masalah. Hari itu kita berhenti dekat, tajuk, analisis berantai. Analisis berantai iaitu analisis punca dan juga kesan. Iaitu kita jumpa masalah daripada meja, skru jadi longgak disebabkan kelembapan. Apabila skru tu berkarat disebabkan kelembapan, kaki meja jadi longgak dan juga fungsi dia akan turut berubah, menyebabkan meja kita berlaku masalah lah. Okey. Hari ini cikgu akan sambung dalam tajuk percanggahan fizikal. Okey. Percanggahan fizikal ni adalah perubahan yang berlaku dalam satu parameter yang menyebabkan keadaan berubah menjadi bertentangan dari keadaan asal. Okey. Percanggahan fizikal ni perubahan yang berlaku dalam satu parameter. Parameter ni kita boleh ukur. Contoh, parameter ni daripada kecil kepada besar. Tinggi kepada rendah. Okey. Nipis kepada tebal. Okey, itu adalah percanggahan berkaitan dengan parameter. Baik. Untuk percanggahan fizikal ni kita boleh tengok, yang kita boleh nampak, yang kita boleh ukur, itu adalah fizikal. Okey, yang kita boleh nampak dengan mata kita. Ada dua jenis. Okey, yang pertama percanggahan pemisahan ruang. Yang kedua pemisahan masa. Apa yankah ini dimaksudkan dengan pemisahan ruang? Apakah yang dimaksudkan pemisahan masa? Kita akan tengok selepas slide ni. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu kat kamu. Okey, kita tengoklah. Okey, percanggahan fizikal. Contoh, sorry. Okey, sekejap. Okey. Ini ya. Okey, percanggahan fizikal. Contoh tadi cikgu buat parameter. Contoh saiz yang pertama iaitu besar lawan kecil, panjang lawan pendek. Yang kedua melibatkan beban iaitu berat dan juga ringan. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan tinggi dan juga rendah. Yang keempat bilangan iaitu sikit dan ramai. Itu contoh parameter. Ada banyak lagi parameter yang kita boleh tahu lah, yang kita boleh tengok. Okey. Okey, contoh dekat sini. Enggak baca. Cikgu ubah sikit. Okey. Contoh kerusi. Percanggahan fizikal dia, parameter dia ketinggian lah. Okey. Ketinggian dia tinggi lawan rendah. Contoh kerusi perlu sesuai dengan saiz pelajar, saiz dan juga ketinggian pelajar. Okey. Soalan penentuan, kita nak tahu penentuan tu dia ni melibatkan pemisahan masa ataupun ruang Okey. Adakah kerusi perlu rendah dan tinggi pada masa yang sama? Okey, jawapan dia yang kita boleh bagi adalah ya. Okey, sebab dalam satu kelas tak semua pelajar sama tinggi dan juga ini menjadi masalah kepada pelajar yang jenis ketinggian tidak sama. Kerusi dalam kelas kalau kamu tengok semua sama tinggi. Contoh kerusi dalam bengkel kita tengok ataupun dalam makmal yang kamu biasa masuk. Kerusi tu dia tak sama ketinggian. Jadi bagi pelajar yang rendah, dia tak sampai kaki sampai untuk pijak lantai. Jadi tak selesa lah dia duduk atas kerusi yang tinggi. Untuk pelajar yang tinggi pula, bila dapat kerusi yang rendah, kaki dia pula akan menyentuh meja. Okey, itu contoh wujud masalah dekat situ. Okey, kaedah pemisahan. Jenis kaedah pemisahan dia melibatkan ruang lah. Okey, melibatkan ruang. Maksud dia, sebab dia melibatkan penggunaan ruang. Pelajar yang duduk atas kerusi, pelajar yang rendah duduk atas kerusi yang tinggi, kemudian dia tak sampai untuk memijak lantai, tidak ada keselesaan untuk pelajar tu. Okey, jadi itu adalah kaedah pemisahan dia. Maksud dia dekat sini kaedah pemisahan dia ruang lah. Ruang yang tidak sesuai mengikut ketinggian pelajar. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kemah, iaitu besar lawan kecil. Okey, kemah contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Okey, yang ni kita tengoklah banyak jenis kemah yang ada, yang kamu boleh tengok, kemah di pasar malam ke ataupun kemah yang kamu gunakan ketika hari hujan.
Kalau kata orang yang buat kemah tu tak boleh dibuka dan juga ditutup, takkanlah kita nak biar payung tu sentiasa terbuka. Kalau nak bawa naik motor dia terbuka macam tu, kena angin, jadi macam mana kan? Jadi masalah. Okey. Nak berbual dalam kereta duk terbuka macam tu, jadi makan ruang lah. Okey. Makan ruang, kemudian tak sesuai. Tak sesuai sebab takkanlah hari hujan, hari sentiasa panas, kita nak sentiasa berbuka payung. Okey. Jadi soalan dia soalan kita nak tahu sama ada ia penentuan pemisahan masa ataupun pemisahan ruang. Okey, yang pertama. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Okey, jawapan dia tak. Contoh orang kemah, orang yang nak berniaga di pasar malam ataupun pekan hari. Takkanlah dia nak buka kemah daripada rumah dia, daripada awal dia buka siap-siap sampai kata apa pekan hari baru dia nak buka, baru dia pasang. Jadi dia pasang dekat tempat dia nak buka lah. Okey, contohnya dia nak pergi pekan hari yang ada di Tanah Merah. Okey, contoh belakang Caltex tu. Okey, dia buka di tempat mana dia nak berniaga. Dia tak perlu buka daripada rumah dia siap-siap. Okey, jadi masa tak perlu pada masa yang sama, tak perlulah benda tu sentiasa terbuka. Okey, kita nak guna pada masa tertentu saja. Contoh payung tadi, payung untuk kegunaan hari hujan. Bila dah kena hujan, selalunya orang buka payung kan. Okey. Jadi yang tu adalah pemisahan masa. Okey. Okey, contohlah kemah macam ni. Takkanlah kamu camping ni kita pi nak guna kemah macam ni. Kita akan pasang kemah bila kita perlu saja untuk penggunaan kemah macam ni. Kalau pi setakat pi balik hari ataupun kita pi satu-satu tempat yang kita tak perlukan pertukaran pakaian ataupun nak rehat, kita tak perlulah buka siap-siap kemah macam ni daripada rumah. Mana buat naik kereta dia macam mana kan? Okey. Jadi masalah. Okey. Masa tak sama. Kita nak guna masa kita perlu, masa tu saja kita buka. Jadi dia wujud dalam kaedah pemisahan masa lah. Okey, tengoklah. Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Okey. Digunakan semasa perkemahan sajalah. Semasa digunakan, kemah perlu besar untuk menampung ramai pengguna. Okey. Masa tak perlu, kita nak simpan, kita kena kecilkan. Nanti kalau kamu nak simpan dalam kereta ataupun nak bubuh, kamu nak galah, takkan kamu nak angkut sebiji kemah macam ni atas kepala kamu. Okey. Jadi masa penggunaan dia bergantung pada masa yang kita nak guna. Okey, selesai berkemah, kemah boleh dilipat sehingga kecil dan boleh dimuatkan dalam beg. Okey. Ataupun disebut dalam bahasa Inggeris dynamization. Okey, dynamization. Okey. Cadangan penyelesaian menggunakan prinsip inventif dalam bahasa Inggeris disebut sebagai dynamization penggunaan prinsip ni Okey. Kita tengok yang kedua, pemisahan ruang. Okey, pemisahan ruang Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Kita tengok. Okey, minuman yang panas di dalam cawan kertas. Kamu nak pegang macam mana? Cawan tersebut sentiasa panaslah pasal minuman tu dalam keadaan panas. Okey, minuman perlu panas di dalam cawan. Itu kehendak kita. Kita nak minuman yang sentiasa panas. Kalau kata minuman yang dalam keadaan suam tu tak sedap makan kan? Okey, jadi keperluan dia minuman sentiasa panas. Badan cawan perlu sejuk di luar untuk memudahkan pengguna untuk memegang. Okey, ni jadi salah satu kita punya kehendak untuk kita nak macam tu. Tetapi keadaan menentukan, disebabkan air yang panas, cawan pun turut panas. Kehendak pengguna, badan cawan perlu sejuk. Okey. Cadangan penyelesaian menggunakan prinsip inventif, iaitu dalam bahasa Inggeris disebut sebagai intermediary. Okey, intermediary. Okey, contoh ni. Bagi satu contoh produk yang menunjukkan pemisahan ruang dan pemisahan masa. Okey, ini contoh dia Baik Okey, kita tengok 7 prinsip pemisahan ruang. Okey, ini dalam buku teks pun ada. Okey, dalam buku teks pun ada. Prinsip-prinsip inventif merujuk kepada pemisahan ruang. Okey, kita ada pembahagian ataupun segmentation dalam bahasa Inggeris.
pengekstrakan, extraction, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cangkerang boleh lentur. Okey, setiap prinsip ni, 7 prinsip ni penerangan dia ada dalam buku teks. Okey, pengantar dan juga tidak simetri ataupun dalam bahasa Inggerisnya non-simetri. Okey, ini contoh. Contoh prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Kita tengok tu. Okey, kita ada katil. Okey, contoh objek katil. Percanggahan fizikal, sikit dan ramai. Contoh situasi. 3 tilam digunakan apabila tetamu datang. Okey, 3 tilam digunakan apabila tetamu datang. Soalan dia, adakah 3 tilam boleh digunakan pada masa yang sama? Boleh tak? Boleh kan? Okey, kita tarik yang rak di bahagian bawah sekali tu, yang ada tilam di bawah sekali tu. Jadi 3 tilam tu boleh digunakan serentak. Jenis kaedah pemisahan. Okey, pemisahan dia melibatkan ruang lah, bukan masa lah. Prinsip inventif yang dicadangkan disebut sebagai segmentation ataupun pembahagian. Okey, penerangan dia membahagikan objek kepada beberapa bahagian bersendirian. Okey, B menjadikan sesebuah objek itu mudah dileraikan. Okey. Okey. Yang kedua. Ini adalah prinsip yang kedua. Pengekstrakan ataupun taking out extraction. Okey, penerangan dia memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contoh, pemisahan unit pendawar pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan supaya bunyi bising dan haba dapat diasingkan. Okey, tak ada lagi lah orang pasang aircon. Disebut sebagai unit yang berada di luar tu dibubuh di dalam juga. Okey, selalunya dia akan letakkan di bahagian luar rumah. Okey. Jadi kipas-kipas yang berpusing di luar tu taklah bunyi bising kalau kita letak dalam rumah. Kena duduk di luar lah. Itu disebut sebagai pengekstrakan ataupun memisahkan. Contoh macam ni lah. Itu gambar aircon lah. Yang di bahagian sebelah kanan tu adalah unit bahagian outdoor unit. Di bahagian sebelah kiri itu adalah indoor unit yang dipasang di dalam bilik ataupun di bahagian dalam rumah. Okey. Yang ketiga, kita ada kualiti setempat ataupun local quality. Okey, mengubah struktur objek dan juga pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam. Okey, contohlah. Bekas menyimpan makanan pelbagai petak berbeza dalam dan pelbagai fungsi ataupun toolbox. Okey, tengok contoh. Nasi diletakkan di satu tempat, kuah, lauk, kalau ada cabai ataupun semua diletakkan di satu sudut ataupun satu bekas yang berbeza. Tak perlulah kita masukkan satu tempat, campur semua sekali. Ni bila kita nak makan tak sedap. Okey, kita gunakan prinsip apa yang ni? Yang ni kualiti setempat ataupun local quality. Toolbox pun ada. Jadi skru-skru, spana, pemutar skru, plier, semua diletakkan di satu tempat yang berbeza-beza. Jadi senang nak ambil dan juga untuk disimpan. Okey, ni contoh. Ini prinsip yang keempat disebut sebagai penyarangan ataupun nested doll. Meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Samalah. Kalau dekat dapur mak kamu pun benda ni ada. Okey. Kita tengok periuk mak kamu yang ada sampai 5-6 jenis tu. Ada yang paling besar, yang kecil sikit duduk yang besar, dalam yang besar, lagi kecil duduk. Kemudian dia ada banyak jenis dalam satu periuk. Bila kita tutup nampak macam satu periuk. Bila kita buka ada banyak jenis periuk-periuk kecil sampai paling kecil. Okey, itu disebut sebagai penyarangan. Selain daripada tu kita ada contoh antena radio. Kita boleh tarik panjang kan antena radio tu dia punya antena yang duduk di luar. Kalau kata kereta kita boleh tarik radio dulu ada kan. Ataupun kalau kata kamu tak pernah tengok zaman law ni, mengai mak kamu ke ayah kamu ke tu, mengai puyuh tu yang kita boleh tarik macam tu. Area kan, kita sebut sebagai area tu kan. Okey. Yang kelima, cadangan ni prinsip inventif yang kelima. Tadi kita ada 7. Ingat ada 7. Ni dah 5 dah.
filem nipis dan cangkerang boleh lentur. Okey, penerangan dia membalut, membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cangkerang boleh lentur. Contoh, pelindung cahaya cermin kereta. Okey. Okey, kemudian yang keenam, prinsip yang keenam, pengantara. Penerangan dia mengadakan bahagian baharu antara dua objek menggunakan objek ataupun proses pengantara. Mencantumkan dua objek secara sementara. Okey, sarung tangan, contoh sarung tangan ketuhar menjadi pengantara antara tangan dengan objek yang panas. Jadi tak perlulah kita cedera tangan kalau kita pegang benda-benda yang panas macam ni. Bila nak selesaikan masalah, kita ada pengantara dia, iaitu pelapik ataupun sarung tangan yang tadi, yang kita ada tadi. Kita masukkan tangan dalam sarung tangan tu, kita boleh pegang bahagian-bahagian benda-benda yang panas, contohnya yang keluar daripada oven ni. Itu adalah pengantara. Okey, yang ketujuh, prinsip yang ketujuh bagi kaedah pemisahan ruang. Ada 7. Yang ketujuh ni tidak simetri ataupun asimetri. Okey, mengubah dia punya penerangan dia mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Okey, contoh yang ada dalam gambar tu lah. Contoh menukar bentuk bulat jam dinding ke bentuk tidak sekata. Tu salah satu contoh dia lah. Okey, yang ni 7 lagi prinsip inventif pemisahan masa. Okey, kita ada kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, kita ada tindakan keterlaluan, kita ada pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, tindakan yang berterusan yang berfaedah. Kalau kamu tengok istilah-istilah ni, mungkin kamu tak berapa nak faham. Mungkin kamu jadi keliru ataupun confused. Baik, semua prinsip ni ada dua jenis, iaitu pemisahan masa, pemisahan ruang ni. Dia translate. Okey, translate daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, yang diambil daripada program penyelesaian masalah. Yang ni daripada rujukan barat lah. Dia ambil daripada proses penyelesaian masalah TRIS ataupun analisis TRIS. Okey, analisis TRIS ni adalah bagi orang yang buat kajian, yang buat penyelidikan untuk menyelesaikan sesuatu masalah bagi negara barat dululah. Okey, bagi orang yang membuat kajian penyelidikan ni, nak selesaikan masalah apa-apa yang dia jumpa tu, dia kena guna analisis TRIS ni. Jadi semua prinsip yang ada dalam buku teks ni yang nampak tak berapa nak faham bila kita baca menatang apa ni, kedinamikan, tindakan awal, yang ni kita direct translate daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, masuk dalam sukatan. Kemudian inilah orang kata istilah-istilah yang kamu kena faham, dan juga kamu kena hafal. 7 prinsip pemisahan masa, 7 prinsip pemisahan ruang yang kamu kena hafal. Okey. Cikgu pun tak ada pilihan lah. Benda ni benda yang masih benda yang baru pada kamu, dan juga pada cikgu-cikgu pun masih baru, pasal silibus yang kita ada lah ni silibus baru setelah kita buat kemahiran hidup dulu, kemudian kita ubah kepada reka bentuk dan teknologi. Okey. Kalau dulu kita lahirkan pelajar-pelajar yang mahir menggunakan alatan-alatan tangan, mahir bertukang. Kalau zaman mak ayah kamu dulu lagi hebat, mereka mahir menggunakan jentera berat untuk buat proses pembentukan logam, boleh wiring rumah sendiri. Tu zaman mak kamu. Bila mai kat zaman cikgu, kita belajar untuk seni pertukangan secara sendiri juga. Asah bakat pelajar-pelajar ni untuk kendalikan alatan tangan, bukan mesin lagi dah. Mesin kita belajar sikit saja. Mai dekat zaman kamu kena belajar untuk create satu benda ataupun create satu produk sendiri. Kita tak perlu lagi dah bertukang-tukang, tak mau dah. Kamu kena create satu benda yang kamu buat sendiri, produk sendiri berasaskan teknologi. Bila benda ni mai, sukatan baru ni mai, kamu kena belajar proses penyelesaian masalah yang macam ni. Okey? Faham Jadi jangan marah cikgu lah, benda ni memang ada dalam sukatan. Tolong faham lah. Okey. Kita tengok seterusnya. Ni adalah prinsip bagi kaedah pemisahan masa. Tadi ruang ada 7, pemisahan masa pun ada 7. Cikgu cepatkan sikit.
Okey, yang pertama cadangan prinsip dia, yang pertama kedinamikan ataupun dynamization contoh, meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Steering kereta yang boleh diubah ketinggian. Ini adalah kedinamikan Contoh dia kita bagi kat situ. Contoh macam ni, meja yang duduk macam tu nak bagi jadi tinggi, kita boleh ubah kedudukan dia. Ini prinsip dia kedinamikan. Okey, prinsip yang kedua adalah tindakan awal ataupun preliminary action melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contoh, beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Okey, itu tindakan awal dapat menyelamatkan nyawa. Kemudian penggunaan topi keledar, penggunaan sarung tangan besi. Contoh bagi orang pelumba-pelumba profesional dia ada suit yang diperbuat daripada besi yang boleh menyerap hentakan daripada berlaku kemalangan yang cedera parah okey. Itu tindakan awal. Ni contoh tindakan awal. Airbag. Okey, yang ketiga tindakan berkala ataupun periodic action. Okey, periodic action ni maksud dia adalah menukar tindakan berterusan kepada berkala. Contoh, lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan juga malam. Okey. Jadi waktu siang takkanlah lampu malam perlu menyala. Okey, waktu malam saja lampu jalan itu perlu berfungsi. Okey. Tindakan tu kalau zaman dulu dia kena ubah secara manual. Okey, secara manual. Mai ke zaman dah mula berubah ni, semua kita boleh buat. Kita boleh pasang timer, kita boleh pasang sensor. Timer tu pemasak Timer tu pemasak. Contoh kamu bakar ayam dalam oven, kamu nak berapa minit? Itu adalah timer pemasak Kalau kata sensor, dia melibatkan penderia. Contoh kenderaan ayah kamu ke mak kamu ke yang ada sensor jarak di belakang bonet tu, mak kamu reverse bunyi tit, itu adalah sensor ataupun penderia jarak. Kita ada banyak jenis, penderia jarak, penderia suhu, penderia suara, penderia bunyi, okey, penderia air, ada banyak jenis. Okey, itu zaman dah berubah Itu contoh tadi tindakan berkala. Okey, contoh ni anti-thief function, maksud dia lampu yang digunakan untuk kita halang pencuri bila lampu ni kita pasang dekat rumah, kalau tak ada orang lalu di bahagian belakang rumah tu, gelap bila dia ada saja dia rasa dia dapat detect pergerakan orang, contohnya pencuri yang lalu belakang rumah kita dalam keadaan gelap tu, lampu tu menyala. Okey, menyala secara automatik disebabkan ada sensor pergerakan. Okey, itulah salah satu contoh dia Ini tindakan berkala. Kita boleh atur Okey, yang keempat, tindakan keterlaluan ataupun partial or excessive action. Okey, maksud dia jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Kita dah buka satu jalan penyelesaian masalah, tak selesai juga. Tambah baik ataupun kurangkan sikit daripada apa yang kita dah buat. Itu contoh dia Contoh proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurangkan atau menambah kemanisan. Okey. Okey, ini salah satu contoh Okey, ini salah satu contoh. Pasal apa? Yang ni real di gambar di bahagian belah kiri ni. Belah kiri itu adalah rel kereta api dekat gambar tu dia tunjuk pasal apa ada pengurangan jarak di antara satu rel besi kepada satu rel besi. Satu lagi yang kedua, biasa tengok ni, kamu biasa tengok wayar elektrik yang ada di rumah-rumah dan di kampung. Pasal apa kerajaan ataupun TMB tak buat wayar tu bagi tegang betul? Pernah fikir tak? Kan? Okey, sebab dia cikgu boleh bagi gambar contoh rel elektrik rel kereta api tadi. Dia buat jarak.
Kalau kamu tengok dekat, dia ada jarak di antara satu rel besi kepada satu rel besi yang berikutnya. Jarak itu dia dibuat disebabkan jurutera telah berfikir dan telah dibuat kajian dan terbukti kajian mereka. Apabila waktu tengah hari ataupun waktu yang terlampau panas, besi-besi dia akan mengembang. Maksud dia besi tu dia akan tambah panjang. Bila tambah panjang, bila kita tak ada jarak macam ni, besi tersebut kalau tak ada jarak, dia akan bengkok. Okey, dia akan bengkok. Besi rel tadi dia akan bengkok. Kalau bengkok, teruklah kereta api, boleh terbalik lah kan. Jadi rel kereta api tu tadi dia buat jarak. Bila dah kembang, dia kembang pun dia tak mengganggu kelurusan rel kereta api tadi. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, okey, contoh yang kedua tadi kita ada wayar elektrik. Pasal apa dibiarkan mengendur macam tu, tak buat tegang. Kalau kata waktu terik matahari, wayar yang dibuat tegang, bila kena matahari, struktur dalam besi tersebut yang disebut sebagai ion, cas positif dan negatif tu, dia akan mengembang, turut mengembang. Bila terlalu tegang, menyebabkan wayar tu putus. Okey, sebab tu TMB biarkan keadaan wayar tu dia melandok macam tu. Bila main satu waktu panas sangat, dia akan mengembang, dia akan naik sikit. Cuba kamu tengok yang ada dekat rumah kamu. Cuba kamu tengok bila ada main waktu panas sikit, yang melandok tadi dia akan naik sikit. Okey, dia akan naik sikit, dia akan jadi tegang sikit. Walaupun dia tetap kena, dia akan tegang sikit. Bila main hari hujan, dia akan turun. Okey, dia akan turun di bawah. Okey, maksud dia waktu hujan sejuk. Waktu hujan sejuk. Okey. Yang keenam, prinsip yang keenam bagi kaedah pemisahan massa, kita ada pembuangan dan pemulihan ataupun discarding and recovering. Okey. Penerangan dia membuang bahagian yang telah menjalankan fungsi. Contoh pil tu lah yang kamu tengok tu. Okey, kapsul. Kapsul tu sebenarnya adalah sarung. Sarung yang kita boleh buka. Bila kita buka sarung kapsul tu, bahagian dalam tu saja ada ubat. Okey. Kapsul ubat yang boleh larut. Okey, kemudian saintis pengamal perubatan menghasilkan satu kapsul. Kapsul tu yang kita boleh buka, itu adalah sarung. Kapsul tu adalah sarung dia. Kapsul tu dibuat untuk larut dalam badan manusia. Bila kapsul tu larut, kandungan ubat-ubatan yang ada dalam kapsul tu, dia akan menyerap ke bahagian tubuh dan juga berfungsi. Kalau kata untuk menghilangkan sakit apa-apa, dia akan terus menjalankan fungsi. Manakala kapsul tadi, iaitu sarung dia, akan larut dalam badan, dia akan dibuang. Okey. Ni untuk proses contoh bagi cadangan prinsip inventif yang keenam, iaitu pembuangan dan pemulihan. Okey, yang ketujuh, tindakan yang berterusan dan berfaedah ataupun tindakan berterusan yang berfaedah. Continuity of useful action. Penerangan dia menjalankan sesuatu secara berterusan. Okey, maksud dia prinsip yang ketujuh ni, contoh jana kuasa elektrik ataupun mesin pelelas sentiasa menjalankan fungsi secara berterusan. Okey. Ni contoh menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Kita nak pilih prinsip inventif apa ni untuk kita nak buat perubahan bentuk ni. Prinsip apa kita nak guna? Okey. Gambar cuba kacau. Okey. Objek katil bayi. Pencanggahan fizikal tinggi dan rendah. Kalau tinggi, mak yang ibu-ibu yang terlalu yang tak berapa tinggi ketinggian dia tu, yang rendah, nak ambil bayi yang ada dalam katil tu payah. Faham tak? Jadi pengubah yang kita perlu buat, contoh situasi katil perlu diubah sesuai ketinggiannya supaya mudah untuk ibu meletakkan bayi dan menguruskannya. Okey. Soalan dia, adakah katil boleh diubah sesuai ketinggian pada bila-bila masa? Jawapan dia iyalah. Takkanlah kita nak pagak di bahagian kiri dan kanan tu sentiasa tinggi. Jadi susahlah pengurusan ibu untuk letakkan dan juga mengambil anak. Okey. Sama juga dengan contoh yang cikgu abang tadi, ibu yang kurang ketinggian untuk letakkan anak, takkan dia nak ambil tangga pula nak letak anak dalam tu. Jadi
pagar di bahagian kiri dan kanan tu mesti boleh dilaras pada bila-bila masa. Nah, jawapan dia ya. Pemisahan dia ruang nah, ruang. Okey, seterusnya. Prinsip inventif. Contoh kita pakai prinsip inventif pembahagian. Okey, pembahagian. Yang ni kamu boleh tak lakar idea bagaimana masalah katil ni boleh diselesaikan. Okey, tambah satu fungsi bagi katil ni supaya katil mudah digerakkan bagi memudahkan ibu memindahkan bayi ke tempat yang lebih sesuai. Jadi kalau kamu biar katil macam tu, tak ada roda di bahagian kaki, susahlah. Kamu dia nak tolak keliling rumah. Jadi pasangkan roda yang boleh dikunci pergerakan dan diselaraskan pergerakannya. Jadi bila kita tak kunci, kita boleh tolak kita mana-mana sudut rumah yang mak tu nak. Okey. Bila dah sampai satu tempat, kunci bagi selamat. Dia ada safety key. Tu nampak tak contoh dia? Okey, nampak contoh dia tambah roda dekat situ. Okey. Papan pelapik bawah katil boleh diubah ketinggian dengan menggunakan bolt dan juga nut. Okey. Juga makna tadi kan. Boleh ubah ketinggian dia. Jadi selesailah masalah. Semua masyarakat boleh guna. Tak kisahlah orang tinggi ke orang rendah, mak ayah tinggi rendah ataupun bayi yang kita nak letak bayi, kalau kata waktu kita tak mau guna, kita turunlah. Masa kita nak guna, kita angkat untuk jaga keselamatan. Okey, bahagian khas yang dipasang dengan engsel supaya ia boleh dilipat sekiranya ibu ingin meletakkan bayi ini di sebelah katil ibu untuk memudahkan pengurusan bayi dilakukan. Ini contoh penambahbaikan yang kita boleh buatlah untuk selesaikan masalah tu nah. Okey. Seterusnya kita tambah roda untuk memudahkan katil ini digerakkan. Okey. Okey. Yang kedua nah. Ini yang kedua. Tadi pencanggahan ruang. Pasal tak? Kaedah pemisahan ruang tadi. Yang ni pemisahan masa. Kita tengok. Objek yang sama. Katil bayi. Okey. Pencanggahan dia besar dan kecil. Okey. Kalau tadi kita tengok. Kita tengok tadi. Okey, yang tadi kita tengok tinggi dan rendah. Kemudian dia melibatkan ruang nah, tinggi dan rendah dia melibatkan pemisahan ruang. Kemudian kita tengok katil yang sama, objek yang sama tetapi berbeza percanggahan fizikal. Okey. Besar dan kecil dia melibatkan pemisahan masa. Okey. Situasi. Katil bayi ini boleh disimpan di ruang yang lebih kecil apabila bayi sudah besar dan tidak lagi sesuai menggunakannya. Takkanlah sampai ketua nak pakai katil bayi tu. Soalan dia, adakah katil ini perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tidak, okey. Kerana ia perlu kecil hanya apabila tidak digunakan lagi. Okey, dia bukan macam payung nah. Okey, kaedah pemisahan dia adalah masa. Okey, ini contoh dia. Okey. Masa anak dah cukup 3 tahun, takkanlah kita nak guna katil ni lagi kan. Jadi kita simpan bagi dia duduk dalam keadaan macam tu. Sebelum 3 tahun, kita masih menggunakan, tetap kedudukan dia mesti sentiasa terbuka. Okey. Okey, itu sahaja. Okey. Faham nah? Okay. Ada apa-apa kamu boleh WhatsApp cikgu, kamu boleh tanya cikgu berkaitan dengan tajuk ni nah. Okey, tajuk hari ini kita buat berkaitan dengan prinsip inventif iaitu pemisahan masa ada 7 prinsip, pemisahan ruang pun ada 7 prinsip. Okey, kalau kamu tak faham kamu boleh ulang tengok slide ni banyak kali, kamu boleh rujuk buku teks yang ada dekat kamu. Okey.